Didik TV KPM. أهلا وسهلا إلى برنامج ديدك TV KPM. اليوم سنتعلم عن الأصول الدين. Kita nak belajar tentang apa hari ini? Kita nak belajar tentang sejarah penyusunan ilmu tasawuf, tadwin ilmu tasawuf. Panjang ceritanya, jom kita tanyakan kepada orang pakarnya, ahli pakarnya kita. Ustaz, dipersilakan Ustaz untuk segmen kali ini. Ya, terima kasih Zafika. Baik, sebelum untuk kita mengetahui penyusun-penyusun ni, kita lihat bagaimana mereka menyusun satu ilmu, daripada mana sumber mereka dan apakah asas mereka menyusun ilmu tasawuf ni. Kita nak membuat sesuatu bangunan, contoh dia, kita mesti ada planning. Oh, betul. Mesti ada planning, mesti ada arkitek, mesti ada dia punya apa orang panggil? Asas lah Ustaz. Binaan asas dia Ya, Ustaz. kena ada dia punya Tiang semua, Ustaz. tiang dan sebagainya. Jadi dalam penyusunan ilmu tasawuf ni juga ulama-ulama tersebut mereka mengambil sumber-sumber yang kuat dan juga sumber-sumber yang sahih dalam menyusun ilmu tasawuf ini. Jadi kita lihat untuk masdar, iaitu masdarut tasawuf. Terlihat masdarut tasawuf an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa masdarun fi ilmu tasawuf qad ja'alallahu sallallahu alaihi wasallam syakhsiyatihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-namuzaj al-arqa wal asma lisuluk al-bashariyah wal iqtida'u bihi. Jadi sumber kepada ilmu tasawuf ni yang paling utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber yang paling utama dalam penyusunan ilmu tasawuf, kerana pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ada mempunyai akhlak yang terpuji dan terbaik. Betul Ustaz. Laqad kana lakum fi rusulikum uswatun hasanah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diutuskan untuk penyempurnaan akhlak seperti yang mana kita sedia maklum. Baik. Jadi sumber ilmu tasawuf ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala qad ja'alallahu sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu individu yang mempunyai dan menjadi contoh yang tertinggi dan termulia dalam sudut lisuluk, iaitu dalam sudut akhlak dan juga tingkah laku. Jadi tingkah laku, akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi panduan kepada penyusunan ilmu tasawuf. Jadi Nabi Muhammad itu ada sumber yang paling kuat. Yang mana akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak yang boleh dicontohi dan perlu dicontohi. Bukan kata sekadar kita berkata boleh dicontohi, tapi perlu dicontohi dalam kehidupan kita. Jadi ilmu tasawuf ini disusun adalah untuk bagaimana untuk tazkiyatun nafs. Satu kalimah, istilah yang cukup perlu kita faham dan kita sering bermain-main dalam ilmu tasawuf ini, tazkiyatun an-nafs, iaitu pembersihan hati. Pembersihan hati. Okey, kita lihat pula kepada asas ilmu tasawuf. Baik Ustaz. Okay. Asas ilmu tasawuf. Yang pertama, al-wahyu al-ilahi, iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Wahyu Allah Subhanahu wa taala ini bermaksud Al-Quran itu sendiri. Oh, daripada sumber Al-Quran itu sendiri, Ustaz? Daripada sumber Al-Quran. Dan yang kedua, asas ilmu tasawuf tablighu ahkamil Quranil Karim was sunnah al-mutahharah. Menyampaikan dalam Quran tersebut, dalam Quran kita ada di situ nasihat, Allah Taala memberi peringatan kepada kita, Allah Taala memberikan panduan kepada kita. Jadi
dalam mengamalkan ilmu tasawuf ni, maka menyampaikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari sudut perkara-perkara yang baik, yang suci adalah menjadi tanggungjawab kepada kita. Jadi sampaikan. Dan juga melalui sunnah al-mutahharah, iaitu sunnah-sunnah Nabi yang suci, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatbiqul awamiri wan nawahi ad-diniyah. Mengaplikasikan, mengamalkan suruhan-suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suruhan-suruhan Nabi, dan juga menegah perkara-perkara yang menjadi tegahan agama yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang itu tiga adalah asas kepada Tasawuf ni tasawuf. Mana ke Ustaz? Contoh Ustaz kata kat sini tadi kan, asas kepada tasawuf ni sendiri adalah al-wahyu al-ilahi. Itu yang Ya, pertama. ya, betul. Maknanya sumber datang daripada Allah. Ya. Okey, yang kedua kalau Ustaz kata kat situ tabligh ahkamil Quranul Karim was sunnah al-mutahharah. Ya. Maksudnya kita kena sebarkan, Ya, kita kena sampaikan. sebarkan. Jadi maksudnya contohlah Ustaz, perkara ini perlu ke dibawa kepada semua orang? Maksudnya anak-anak kecil, individu-individu yang tertentu, adakah mereka ni perlu menyampaikan sesuatu tentang tasawuf ni atau macam mana Ustaz? Sebenarnya kalau kita lihat contoh macam kanak-kanak kecil, kita ajar mereka satu-satu benda yang baik, contohnya satu-satu benda yang baik, dan mereka juga mengajar kepada rakan mereka yang juga masih lagi kanak-kanak, itu juga adalah satu perkara yang baik. Cumanya sekarang ni dalam konsep secara lebih formalnya kita panggil ilmu tasawuf, iaitu ilmu untuk mempersihan hati dan juga untuk perkara yang baik. Tapi sebenarnya itu adalah benda-benda yang kita sering lakukan pada kehidupan kita seharian. Cumanya kita tidaklah mention kata aku sekarang sedang bertasawuf. Tidaklah. Sebab itulah ulama-ulama ini menyusun secara lebih spesifik, secara lebih tersusun. Maknanya kan Ustaz, kalau ceritalah Ustaz kan, Ya. bab tentang tasawuf tu sendiri, dan Ustaz tekankan tadi tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan diri kan Ustaz kan. Sebenarnya Ustaz, apa sebenarnya kaitan tasawuf ni sebenarnya dalam kitab-kitab ni kan dengan kehidupan kita? Maksudnya dia berkaitan dengan akhlak ke, sifat ke, adab ke, macam mana Ustaz? Dia berkaitan dengan hati kita. Oh. Tasawuf ni banyaknya bermain di kawasan hati. Bagaimana kita nak mentarbiah hati dan juga mensucikan hati. Di hati kita ni selalunya lekatnya di sini apa dia, penyakit hasad, penyakit riak, penyakit apa lagi, ujub, sum'ah dan sebagainya. Jadi dengan bertasawuf ni, sebab tu yang disebutkan tadi tazkiyatun an-nafs, iaitu membersihkan hati. Bagaimana kita nak buang hati kita, nak buang rasa yang duk melekat di hati kita ni, rasa dengki, hasad kepada manusia yang lain. Kita lihat orang lain boleh berjaya, kenapa kita tidak boleh berjaya? Kita lihat orang kaya, kenapa kita ni miskin? Allahu Akbar. Padahal kaya itu juga ujian, miskin itu juga ujian. Kaya itu juga rahmah, miskin itu juga adalah rahmah. Kaya itu Allah Ta'ala berikan kepada dia, mudah-mudahan dia menjadi orang yang bersyukur. Kalau dia bersyukur, kalau dia tidak bersyukur, maka dia jadi orang yang tidak mengenal Tuhannya. Tidak mengenal Tuhan yang memberinya. Allah. Tapi orang miskin pula dia sentiasa mengingat kepada Allah Taala. Hari-hari doa pada Allah Taala untuk tanya untuk mohon pada Allah Taala untuk diberikan kepada dia kekayaan. Maka dia akan sering dia sering akan berdoa dan ingat pada Allah. Baik. Setelah kita banyak berbicara, jadi Ustaz nak tanya, nak menguji. Untuk kali ini, apa yang Syafiqah boleh dapat dan faham pada pembelajaran kali ini? Boleh Ustaz, insya-Allah. Tentang kita tajuk, cuba. masdar dan juga asas tasawuf. Alright. Okey Ustaz, boleh? Soalannya, uzkur bi ikhtisar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masdar
at-tasawuf. Okey. Saya yakin saya dah faham dah soalan tu Ustaz. Ya. Tapi saya harap murid-murid dekat rumah pun turut sama sekali faham apa yang soalan yang Ustaz berikan. Kalau boleh kita jawab sekali tahu. Okey? Jadi Ustaz, untuk jawapannya saya jawab dulu Ustaz. Ya, silakan. قد جعل الله تعالى شخصية النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم النموذج الأرقي والأسماء للسلوك البشري والاقتداء به وهو الأسوة الحسنة للبشر جميعا. Allah. Ustaz, boleh saya terangkan dalam bahasa Melayu ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey. Apa yang saya fahamkan Ustaz, ilmu tasawuf ni diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menurunkan wahyulah kepada Nabi. Jadi di situ terbentuknya akhlak Nabi ini dengan akhlak yang baik, sifat yang bagus dan juga ada orang kata apa yang perlu dicontohilah oleh setiap manusia. Ustaz kata tadi bukannya kita orang kata boleh jadikan contoh, tapi kita perlu jadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh teladan dalam kehidupan. Mumtaz. Betul ke Ustaz? Mumtaz. Mumtaz. Alhamdulillah Ustaz. Cukup tepat sekali Cukup tepat. jawapannya. Dan padat. Jadi Ustaz beri 5 bintang. 5 Ustaz? Alhamdulillah. Saya harap murid-murid pun faham lah Ustaz. Ya, mudah-mudahan. Dapat 5 juga dalam menjawab soalan yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh teruskan Ustaz? Ya, boleh silakan. Jadi Ustaz, kalau contohkan Ustaz cerita tentang al-masdar at-tasawuf. Okey, kita nampak tentang sumber tasawuf itu sendiri untuk pembersihan jiwa kan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh terangkan lebih jelas lagi tentang kalau tasawuf tu macam mana Ustaz? Nak membersihkan jiwa, nak membersihkan hati. Kita tahu ada perasaan hasad dengki. Saya pun terasa juga tadi Ustaz kan. Bila Ustaz kata macam tu. Jadi macam mana kita nak bersihkan hati, bersihkan jiwa ni Ustaz? Membersihkan hati dan membersihkan jiwa seperti mana yang kalau kita sedia maklum dalam agama kita adalah untuk adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita dalam keadaan kita senang, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut Alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan kesusahan, kita dalam keadaan keperitan, kita sebut Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Taala akan bantu kita. Jadi kesimpulannya dalam mendidik hati adalah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita jadi orang yang jauh daripada Allah Taala? Sebab semasa kita senang kita lupa Tuhan. Kita tak ingat dia. Kita hanya ingat dia pada ketika kita susah. Betul Ustaz. Itu pun satu perkara yang penting lah untuk dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah rumusan yang Ustaz boleh berikan secara ringkas untuk segmen kali ini, asas tasawuf dan juga masdar tasawuf? Jadi untuk asas dan juga masdar tasawuf untuk segmen kali ini, kesimpulannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu contoh yang perlu dan patut untuk kita contohi dalam untuk mendidik jiwa dan juga hati kita. Dan di dalam ilmu tasawuf, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sumber utama dalam penyusunan dan juga pembentukan ilmu tasawuf, kerana pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada satu sifat dan juga akhlak yang terpuji yang perlu menjadi ikutan atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, itu dia penjelasan daripada Ustaz berkenaan dengan masdar at-tasawuf dan juga asas at-tasawuf. Jadi Ustaz, saya yakin murid-murid semua tak sabar nak belajar lagi lebih dalam lagi. Tapi sebelum tu, kita bagi ruang serta peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM.